سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kita di muka surat 39 masih bab sembahyang sunat dan 2 rakaat sunat istikharah. Dan lafaz niatnya usalli sunnatal istikharati rakataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, maka bacanya surah, kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad. Dan sunat dibaca akan doanya seperti yang tersebut dalam kitab-kitab yang besar-besar. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata mewujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah, dapat pula kita nikmat Islam sejak lahir lagi, dengan dia lahirkan kita melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah, dengan Islam kita perolehi ini nikmat limpah kurnia dia juga. Dimudahkan kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, diberi lagi nikmat demi nikmat khasnya. Ada keinginan dan kehendak untuk menuntut ilmu, khasnya nak mempelajari, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita belajar syariat dia dan tujuh ajar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerusi alim ulama tutup guru kita. Alhamdulillah, diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk salat maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan daripada kitab fiqh, daripada kitab Matla'ul Badrain. Insya-Allah kita duduk bicara masih sembahyang sunat. Antara sembahyang sunat ni kata dia 2 rakaat sembahyang sunat istikharah. Atas bahasa istikharah ni minta Allah Ta'ala pilihkan kita apa yang sewajarnya untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sembahyang sunat istikharah namanya. Dari segi pelaksanaan dia 2 rakaat. Dan lafaz niatnya kalau nak laksanakan sembahyang sunat istikharah ni, usalli sunnatal istikharati rakataini lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar tu nak menunjukkan takbiratul ihram. Pelajaran kita dah belajar lepas, untuk sahkan solat mesti ada niat yang muqaranah beserta dengan takbiratul ihram. Sedia maklum tu. Jadi Allahu Akbar hadirkan dalam hati, di antara A pada lafaz Allah dan sebelum Ra pada Akbar. Aku solat sunat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala, yang wajib dita'arud dalam hati, ada qasad dan ta'ayun. Aku solat sunat, aku solat istikharah. Lagi sempurna, aku solat sunat istikharah. Lagi sempurna, aku solat sunat istikharah 2 rakaat.
Lagi sempurna niat, aku solat sunat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala. Lagi sempurna niat, aku solat sunat istikharah 2 rakaat lillahi ta'ala menghadap kiblat. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak bisa belajar, tak bisa dengar lah tentang pembahasan ulama, apa yang menyebabkan ada lebih khas tawajuh kita dalam pelaksanaan solat ni. Baik. Maka dibaca, yang ni nak sebut apa yang datang warid daripada Rasulullah, surah yang nak dibaca. Dibaca surah kemudian daripada Fatihah pada rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua, pada rakaat yang kedua kemudian dari Fatihah Qul huwallahu ahad. Dan bab istikharah ni sewajarnya, seeloknya, seafdalnya dibaca doanya, doa khas istikharah ni seperti tersebut dalam kitab yang besar-besar. Jadi pergi tengok sana lah. Saya ngaji ada Tok Guru sebut, habis-habis tak ada, minta, ya Allah, aku sembahyang 2 rakaat ni khas untuk mohon padamu, untuk engkau cenderungkan kepada kediri aku, hati sanubariku, supaya setiap apa yang aku buat dalam kehidupan ni adalah menepati dengan kehendakmu dan mencapai redamu. Cakap Melayu ni macam tu lah. Sekita nak ngapai doa panjang-panjang, nak pegang buku pula, rasa tak ramai yang rajin tu kan. Dah lah nak rajin sembahyang sunat pun tak apa rajin. Bahkan kalau bab ni tuan-tuan, itu pun saya pernah sebut, bahkan ulama kita syarah macam ni. Sembahyang sunat ni kalau kita perhati, malasnya kita sembahyang sunat, dia mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Pasal sembahyang sunat ni dia sebenarnya nak menunjukkan lurus tak lurus hati kita dengan Allah Ta'ala, kuat tak kuat tawajuh kita dengan Allah Ta'ala. Yang tu kot bahasanya. Jadi kalau kita ni tak kuat nak tawajuh, nak istilah beradab dengan Allah Ta'ala, tak ada teringin kita nak solat. Betul lah. Apa puncanya? Pasal kita punya interaksi dengan Allah Ta'ala cukup dhaif. Tak ada minat kita, tak ada ingin kita. Apa tak tersentuh hati kita nak ada hubungan, nak jalinkan hubungan, ada interaksi kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada, tak apa ada, tak minat. Dia tak ada sebab macam tu, yang tak minat ni, melainkan dia mesti ada masalah akidah. Cuma masalah akidah ni khas kena ngaji akidah lah, baru kita boleh detect apa masalah kita ni yang menyebabkan kita ni tak ada hubungan langsung hati ni dengan Allah Ta'ala. Kalau ada pun hanya hubungan jasad, raga kita bagi dengan Allah Ta'ala, tapi jiwa tak ada. Ni masalah kita lah. Saya sebut ni bukan untuk tuan-tuan ni, saya sebut saya lah. Masa saya mengaji dengan suluhan Tok Guru, ada Tok Guru yang dah arwah dah pun, ada Tok Guru yang saya sendiri pun masih mengaji lagi, cuma ada PKP ni, ada kekangan sikit nak pergi jumpa guru. Apatah lagi nak pergi guru yang saya nak belajar sampai keluar, sampai ke India ni, memang ada kekangan lah. Tambah pula India punya kes antara negara yang setiap hari mempunyai angka yang sangat ramai kes-kes baru COVID kan. Antaranya India lah. Jadi entah bila boleh pergi tak tahu lah tu. Nak sebut apa? Bila belajar dengan guru macam ni, dia suluh kita, baru kita boleh nampak kita ni ada masalah dari sudut faham kita dengan Allah Ta'ala, begitu juga faham kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bahasa ringkasnya, kefahaman kita, akidah kita dengan apa yang kita dah sebut asyhadu an la ilaha illallah, dan kefahaman kita pada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ni terlalu nipis kan. Very light knowledge, punya putihnya gitulah kan. Pengetahuan kita sangat nipis kan. Satu dia tak ada haloba, tak ada kecintaan, tak ada minat untuk ada zikir, fikir, nak pergi ke Allah Ta'ala tu kan. Betapa tak ada momentum, tak ada pemangkin untuk mencergaskan kita untuk
bangun ke Allah Ta'ala ni. Tak ada. Bahkan sayu, relax, santai je. Pasal kita tak faham tuntutan yang ada pada la ilaha illallah dan makna sepatutnya kita kena faham pada la ilaha illallah dan pada Muhammadur Rasulullah. Yang tu kena tobat ngaji lain berakidah. Nak syarah tu banyak sekali dia orang kata out of topic pula kan. Pasal ni topik fiqh. Baca kita fiqh, syarah akidah. Ada juga yang tak suka dia komplain dekat tu kan. Yang tu pergi ngaji khas lah. Kalau ngaji hak tu tuan-tuan bertemu buku dengan ruahnya, kita jumpa dengan guru betul kuliah pertama pun cukup dah nak antuk kepala kita, bagi kita sedar Allah teruknya aku. Tapi mesti jumpa guru yang istilahnya bertemu buku dengan ruah. Kau tak faham bahasa Melayu ni saya tak tahu lah kan? Mesti bertemu ni tuan-tuan, Allah istilahnya baru kita sedar, pada mengelamun pada tidur. Baru kita sedar, banyaknya masalah kat aku ni. Kerasnya berakidah lah. Allah. Atas kita bicara sembahyang istigharah ni, ada saya sebut ini. Kita kadang, kita duk rasa apa yang kita duk buat seharian ni, kita dah pilih tepat macam mana apa yang Allah Ta'ala nak kat kita. Kita perasaan begitu kan. Tapi bila semak banyak benda yang kita buat, apa yang kita duk buat harian ni, banyak benda yang tak tepat dan taklah menepati SOP apa Allah Ta'ala nak kat kita. Guna SOP tu senang. Kita je rasa kita menepati SOP. SOP COVID, kita prihatin. Itu pun dengan sedarnya langgar. Okey. Ada yang taat gila kan SOP ni. Tengok orang tak pakai mask saja, dia muka masalah. Apa dia orang ni? Jadi apa? Tambah pertambahan angka dah 3 angka balik ni kan. Kelangkar but dia. Tapi yang SOP dia dengan Allah Ta'ala yang dia langgar yang ni tak ada masalah pun. Sembayang duk lalai, tauhid tak bisa ngaji, hati tak kenal Allah Ta'ala. Hati ni istilahnya tak pernah subur, tak pernah ada perasaan, tak pernah tersentuh, tak pernah fikiran ni terfikir siapa Allah Ta'ala ni. Tak pernah hadir hati dan rasa, orang kata apa, menusuk dalam jiwa Allah ni, dialah cipta aku. Tak ada langsung kan. Tak pernah rasa pun melanggar SOP Allah Ta'ala untuk jadi seorang hamba, untuk jadi seorang makhluk, untuk jadi abid, untuk jadi salik. Apa istilah tu? Nak jadi orang yang betul-betul menghamba diri, abdi diri, menjadikan seluruh kehidupan kita macam mana kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin ni. Kita je sangka kita dah menepati SOP apa orang Ta'ala suruh. Tapi kalau semak, parah kita kan. Saya sebut kasar je macam ni. Apa dia? Buat taat sudahlah. Memang boleh taat satu sudut, sembahyang, jemaah, atas sembahyang sunat sekalipun. Tapi tengok SOP yang kendaki orang Ta'ala, kita hanya serah raga. Yang tu kot bahasa mudah nak sebut. Asal saya neri pengajian bila guru ajar dan bertemu perguruan, bertemu buku dengan ruah ni, benda pertama yang disuluh kat kita, disuluh kita punya jiwa, hati sanubari kita. Ada tak hubungan dengan Allah Ta'ala? Rupanya kosong. Hatta kita solat sunat pun kosong. Apatah lagi tak dalam keadaan solat. Dalam keadaan solat pun hati kita kosong dengan Allah Ta'ala. Dengar elok ayat tu. Saya bukan nak menuduh, tapi ini muhasabah. Kalau dalam solat pun kita kosong dengan Allah Ta'ala, luar solat bagaimana gamaknya? Kosong di atas kosong kan? Jadi memang tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala langsung. Tak ada. Nak ada semangat nak zikir, nak tambah sembahyang sunat ke? Tak ada lah. Tak ada lah. Bahkan lalai. Yang lalai itu yang menyebabkan kita kena samun macam-macam. Kita sangka kita dah buat baik, padahal meleset sama sekali sangkaan kita. Itu yang atas kita bicara sembahyang sunat istigharah ni. Kalau kita memang ada akidah dengan Allah Ta'ala, di atas kita ni buruknya nafsu kita, banyaknya kehidupan kita ni
lifetime kita, sepanjang kita duk hidup ni, banyak yang ikut nafsu, ikut syaitan. Kasar sikit lah bahasa tu kan. Kita pun kalau tak pernah didedahkan dengan pengetahuan syaitan siapa, nafsu macam mana, kita pun tak kenal yang kita ni banyak ikut syaitan dan ikut nafsu. Dan tu pun kalau muhasabah sekali lagi, kita memang dah lawan syaitan ke? Kenal tak syaitan? Syaitan sekarang ada kat kita ke jauh pada kita? Kena soalan tu pun dah berpindah kepala nak jawab kan. Memanglah kita tak nampak syaitan. Okay, tapi macam mana kaedah nak lawan syaitan? Selama duk mengaji, apa dia? Alat, perkakas, kaifiat, cara untuk kita nak hindarkan diri pada syaitan. Jenuh kita bagi kertas kalau seorang-seorang jawab. Mau gagal kita. Pelajaran yang kalau ikut sangat asas kita dengan syaitan pun kita banyak tak selesai lagi. Sikitlah saya saja bongkar gitu ya tuan. Nak khas tu kena PM tepi lain kan. Nak hadir kuliah mana apa kena nak mengaji, nak buat daurah tauhid khas. Mari mengenal syaitan misalnya. Jarang orang buat tajuk itu. Ceramah hijrah biasa. Tapi mari mengenal musuh kita. Kita tak kenal kadang-kadang. Yang ni syaitan, kita kata nafsu. Hal nafsu, kita kata syaitan. Kita tak kenal, tak faham. Jadi tak boleh nak cam. Tak boleh nak cam, kita tak boleh yang kata apa nak fokus. Nak kelahi dengan siapa. Cak kaifiat pun tak tahu macam mana nak kelahi dengan syaitan, macam mana nak kelahi dengan nafsu. Dan kalau kita kalah pun, katalah kita dengan syaitan, kita tahu tempat nak rujuk tu macam mana. Dan kita nak minta perlindungan dengan siapa. Yang tu pun satu hal. Kita kadang tak kenal yang satu. Dah lah kalah kena kencing dengan syaitan, kena kencing dengan nafsu satu. Lepas tu tak tahu pula kita nak rujuk ke siapa. Bahkan di atas gurur yang ada kat kita ni, kita rasa hebat diri kita, kita boleh selesaikan syaitan ni dengan diri kita sendiri. Itu pun masalah juga tu. Pasal bukan senang tuan-tuan kita nak kalahkan syaitan dengan diri kita sendiri. Dan memang kaifiat diajar oleh para ulama, bahkan Quran sendiri syarat nak lawan dengan syaitan ni, kaifiat dia banyak ingat Allah Ta'ala, baru dia jauh hadiri pada kita. Saya sebut formula ringkas itu kena banyak zikir dan fikir ke Allah Ta'ala, dan masa yang sama hati dan perasaan kita minta Allah yang peliharakan kita daripada gangguan syaitan. Isyarat pada Quran, kalau nak baca Quran, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim idza qara'tal Quran fa idza wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak baca Quran, minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitanir rajim. Kita faham prinsip tu, baca a'udzubillah, tapi tak faham intipati dia tu. Apa dia? Nak baca Quran pun minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada syaitan. Sedangkan baca kalam Allah, bukan tengok WhatsApp, bukan tengok TV, bukan tengok cerita kungfu. Yang tu pun minta perlindungan daripada syaitan. Kalau baca Quran, kalam Allah pun minta perlindungan daripada syaitan, baca lain daripada kalam Allah macam mana? Yang tu pun dah cukup dah. Banyak kita punya masalah ni. Kita kadang tak pernah ada perasaan pun nak minta lindung dengan Allah Ta'ala. Kalau baca pun, baca a'udzubillah tu, a'udzubillah saja. Jadi kalau sebut dengan a'udzubillah tu, baca a'udzubillah, tapi baca raga yang baca, mulut yang baca, tapi perasaan tu tak ada hadir hati nak minta, ya Allah peliharalah aku daripada didatangi oleh syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitin. Tu antara diajar sendiri lafaz untuk kita minta lindung daripada syaitan ni, minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan minta lindung, ya Allah, daripada syaitan ni hadir kat aku. Minta lindung satu. Lepas tu formula ni macam mana? Bila kita ingat Allah Ta'ala dan ingat dan fikir, khasnya nak ingat fikir ni zikir hati.
Dengan hati tu berlapas di mulut. Ni kaedah syaitan ni akan hindar diri kita. Azan, syaitan lari. Pasal dia tak suka. Lafaz-lafaz memuji Allah, sebut Allah, dia tak suka. Satu suruh azan, walaupun dah lepas waktu isyak. Ni nak tunggu betul-betul on time baru nak azan. Lepas sikit dah qamat saja. Siapa ajar itu? Oh, sikit kita kan. Yang tu pun pernah sebut dah, pernah belajar dah bab tu. Tapi kadang-kadang buat macam tak pernah belajar je. Kalau kita faham syariat, mula-mula halau syaitan dulu. Dia lari jauh-jauh, kejap aja dia datang kan. Bukan 10 hari dia lari bawa main, tak ada pasal. Tambah pula azan tak betul. Orang azan tu pun tak ikhlas. Senyum ke dia. Azan pun pasal makan gaji. Oh, kasar sikit lah tu. Tak ada, dia takutnya. Lapas yang keluar tu tak menggerunkan dia sikit pun. Bahkan tu semua kena kencing dengan aku. Habis. Azan tu tak main peranan sikit pun. Saja nak sebut, nak bongkarkan isu syaitan tu sikit kan. Kalau teringgi belajar, carilah guru yang boleh ajar dan tunjuk ajar kita macam mana nak lawan dengan syaitan ni. Baru kita akan faham kita punya hidup ni nak buat macam mana, apa kita nak buat, apa kerja kita, macam mana nak keluar daripada tipu daya syaitan. Kalau kita ada akal, kita akan move on untuk cari benda tu. Kalau kita rasa aku dah perfect, buat susah je. Yang ni pun dah okey lah. Mati masuk syurga ni berserta dengan Nabi-Nabi dan Rasul. Kacau kita. Saja saya buat ayat itu kan. Satu, tak ada perasaan nak istikharah ni. Tak ada perasaan nak minta orang Ta'ala pilih. Seolah-olah aku dah pilih ni betul lah. Saya buat misal, saja nak sentuh gitu sikit. Katalah sehari habis semayang, main isyak, keluar masjid, isyak okok. Istikharah tak? Boleh tu, ingat. Istikharah tak isyak okok? Dengar, isyak okok tak payah istikharah. Memang benda tak elok, tak payah istikharah. Lempar barik je. Boleh faham tak? Kaedah istikharah ni, yang ni baik, A baik, B baik. Mana lebih baik? Ada benda kita tak boleh nak menilai. Pasal ada benda yang tersembunyi, mastur istilahnya. Minta Allah cenderungkan hati kita untuk pilih. Itulah istikharah. Kalau A baik, B buruk, lempar je buruk tu. Jadi kalau zikir dengan isyak okok je nak, lempar je okok tu. Saja saya usik itu sikit. Jadi yang tu pun dia kata ada orang macam ni, saya kena istikharah dulu, nak tinggal tak tinggal okok. Astagfirullahaladzim. Tu pun kena kecil dah. Saya buat misalnya ni, saya kena istikharah dulu, nak tinggal tak tinggal di AP ni. Boleh faham tak? Tak faham? Sudah tu. Cara hak tu orang parah sikit, pasal sebut politik sikit kan. Takkan di AP tu tak kena, nak kena istikharah. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Boleh faham? Itu pun ada orang tak faham. Ada orang gedi-gedi, dah kena kencing. Berapa kali kencing dah tu? Lapak je. Pergi kat kawan tu. Saja saya usik sikit kan. Yang tu nak istikharah, yang tu tak payah istikharah. Nak baca Quran ke nak selawat? Contoh. Tu istikharah. Dua-dua baik. Macam mana pun yang terbaik dapat bimbingan guru. Waktu best sekali. Ni sebab bahas memang ada bahas. Saya nak sebut tu, nak kata istikharah. Cuma kita selalu istikharah apa? Cari bini. Yang tu memang istikharah. Nak tambah bini seorang lagi, istikharah. Buh je ayat itu dah. Lagi apa? Nak pilih rumah ni, rumah besar ke rumah kecil kan? Nak beli kereta apa? Kita yang tu je istikharah. Bahkan tengok, kereta hutang, muamalah riba, tak payah istikharah. Tak usah ambil. Mana boleh ambil? Simpan je duit tu. Beli kereta buruk kan? Biar bela komen tak apa. Jangan bela finance. Biar bela komen. Bila bela finance, maksudnya riba. Walaupun dia kata Islamic banking. No, it's only a gimmick only. Mana hutang 80,000 bayar 100,000 Islamic banking, tak apa. Tak boleh, kasar lah masa saya kan. Boleh sebut tu.
menyentuh bukan istikharah. Mana ada istikharah tu? Istikharah ni benda haram, tak ada istikharah. Nak beli tak produk yang non-Muslim, food yang non-Muslim, istikharah dulu. Ada pula istikharah benda itu. Kaedah istikharah ni A baik, B baik, C baik, D baik, E baik. Nak pilih yang terbaik, baru istikharah. Tapi kalau ni baik, yang lain semua tak baik, tak payah istikharah. Yang benda baik, tak payah istikharah. Nak main masjid, istikharah dulu. Nak main masjid, tak main masjid, nak ada saja. Nak syarah istikharah tu kan. Nak semayang tu suku, tak cerita semayang pun lagi. Yang tu pun nafil lah. Satu, tak ada perasaan nak solat. Orang yang faham ni, yang dah pilih dah ni, memang tepat dengan syariat Allah Ta'ala ni. Dalam nak buat tu pun, yang tu pun istikharah lagi, minta lagi. Bagi Allah Ta'ala ni tunjuk jalan seluruh-seluruhnya. Kita selalu istikharah itu je lah. Anak saya lulus dah periksa SPM, nak hantar mana ustaz? Nak hantar pondok ke hantar universiti? Hantar pondok lah, bukan gaduh istikharah. Saja saya usik itu sikit. Ada orang nak istikharah tu. Istikharah. Lepas dia baca Quran, patut ain mana ya? Nak bagi dia cinta dunia ke cinta akhirat? Memang dia pergi universiti dia boleh cinta akhirat ke? Contohlah kan, saya bagi contoh je. Ni. Buka belah otak tu. Yang ni yang kita perlu ada guru yang suluh kita, ada mursyid yang tunjuk jalan kita. Macam mana jalan yang betul-betul, jalan para nabi, pewaris nabi macam mana? Kita kalau kena suluh tu, baru. Kalau tak pernah kena suluh, kita rasa okey dah kita ni. Saja kesana sikit untuk nak cerita tentang istikharah tu. Prinsip istikharah tu. Baik, nisbah nak doa apa tu selesai. Sikit lagi nak sebut istikharah ni. Ada orang dia istikharah juga tapi kaifiat tak betul. Dia kata apa? Ada A, ada B. Kita tangguhlah cerita tu yang dia istikharah betul cara lah. A baik, B pun baik. Apa benda tu umum saya sebut gitulah kan. A baik, B baik. Misalnya A ngaji Masjid Gerik, ngaji BK. B ngaji sirah Masjid Fedah Persia. Misalnya contoh kan. Nak pergi A ke nak pilih B? Sembahyang istikharah. Lepas tu apa? Tulis kat kertas A, B, bawah bantal atau bawah sajadah. Allahu Akbar. Lepas sembahyang baca doa, gagal. Tu mana yang keluar cabut. B pergi Fedah Persia. Itu bukan istikharah, itu main judi. Itu main judi, itu bukan kaifiat istikharah kan. Kaifiat istikharah ni minta bagi Allah cenderung hati, bukan kita yang pilih buat tulis A, ketah B macam undi tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu kaifiat dia. Tu saya kata main judi tu. Okay. Ada juga orang ajar gitu. Tak betul kaifiat. Untuk istikharah sekali je. Mana sekali? Sampai hati ada cenderung kepada apa yang kita minta ke Allah Ta'ala untuk pilih tu. Minta. Isyarat Nabi SAW kata dia, ma khasara man istakhara atau kama qala. Tak akan rugi siapa yang istikharah. Tak akan menyesal orang yang bermesyuarah. Lupalah lapar hadis ni. Tak akan menyesal orang yang bermesyuarah, tak akan rugi orang yang istikharah. Ya. Ada masalah situ tanya. Baik. Dan antara sembahyang sunat lagi 2 rakaat sembahyang hajat. Kita kadang-kadang macam tak ada hajat aja kan. Satu. Dah hajat kita buat apa? Minta lesen kontraktor nak bagi lulus, minta projek ni bagi dapat 2 juta, 4 bilion. Kita punya sembahyang hajat tak tahu tak cukup kita sembahyang hajat, upah lah. Jumpa saya personally, ustaz saya nak minta untuk sembahyang hajat, baca yasin ke, doa ke, terpulang pada ustaz lah, saya ada hajat ni.
Hajat dia semua hajat-hajat yang berupa itu. Projek. Baru sembahyang hajat. Nak mengaji tak ada sembahyang hajat. Nak main masjid tak ada hajat. Nak faham agama tak ada hajat. Nak banyak zikir tak ada hajat. Nak baca Quran tak ada hajat. Nak salawat tak ada hajat langsung. Bahkan tak ada apa-apa hajat pun. Macam-macam tu dia kita ni. Satu yang tak ada apa-apa sembahyang hajat. Maksud apa? Aku tak ada hajat apa-apa dah. Semua perfect lah. Yang tak ada hajat apa? Tak ada hajat dengan Allah Ta'ala tu. Satu masalah kita. Kaedah kita diajar oleh ulama tauhid besar sekali ini. Kalau tak minta hajat pun, kenalilah Allah ni penunai hajat. Itu tauhid besar tu. Sekalipun tak ada hajat di hati, kena faham, sedar, yakin, iman sungguh Allah lah penunai hajat. Dan penunai hajat ni pun, kalau kita faham Allah penunai hajat, kita tak payah minta buat hajat kita. Maksud apa? Kita ada pun bukan kita minta ada atas muka bumi ni. Allah bagi kita ada. La ilaha illallah. Kita tak minta, dia bagi. Agak-agak rezeki kita minta baru dia bagi. Yang tu khas kena ngaji tauhid lagi. Pasal fiqh ni dia nak merealisasikan dan menzohirkan yang kita faham dalam akidah tu, ni penzahiran dia. Penzahiran rasa berhajat, penzahiran melahirkan rasa minta pada Allah Ta'ala supaya Allah pilihkan setiap urusan kita. Sekalipun bukan dalam solat kita hajat, hadir hati ke Allah Ta'ala, rasa Allah penunai hajat, nak minta Allah Ta'ala dan hadir hati dan minta, sentiasa ada perasaan khauf, raja pada Allah Ta'ala. Ya Allah lah, kita minta sungguh supaya cenderungkan hati ini tepat macam mana kehendak dia. Dalam solat, luar solat pun perasaan kita macam tu. Khas kalau solat. Itu maksud kita duk baca syariat ni. Saja saya pencerahan Pak tu pasal kaifiat sembahyang hajat, sembahyang istigharah lama dah kita tahu kan, biasa dengar. Cuma tak biasa dengar pencerahan akidah macam contoh macam saya sebut tu. Yang tu kadang tak pernah belajar. Tak tahu sebenarnya nak guna di mana sembahyang hajat kita, sembahyang istigharah kita tu. Bahkan kalau tak sembahyang pun dalam hati ni sentiasa mengenal siapa penunai hajat kita. Dan nisbah nak pilih, memang sentiasa mengharap sangat setiap waktu Allah sentiasa pilih kepada kita, cenderungkan hati ini supaya memilih apa yang tepat dan memenuhi kehendak dia dan SOP dia. Sentiasa hidup ni hati ni. Doa minta. Kemuncak minta solat. Macam mana nak hasilkan tu? Memang dia khas kena terapi mengaji ilmu tauhid. Itu buat saya sebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita, lembutkan hati sanubari kita, bertemukan kita dengan guru, dengan orang yang boleh menunjukkan kita jalan-jalan ni. Pasal kita orang Islam kan, zaman ni kita memang ketanusan dengan guru-guru yang boleh membimbing hati nurani kita. Guru batin ni sikit sangat. Kalau ada pun meninggal seorang. Uzur seorang. Kita tak pandai menilai. Kita tak tahu. Orang yang memang boleh bawa kita mengenal Allah Ta'ala pada kita, lekar dia ni. Tambah pula low profile. Tak terkenal pula. Pada kita, lekar orang ni. Allah Ta'ala tak semestinya orang yang masyhur, glamour dan popular, hak tu lah mulia sisi Allah Ta'ala. Belum tentu. Baik. Jadi kalau sembahyang hajat ni, lafaz niatnya usolli sunnatal hajati rakataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Terjemah dia, sahaja aku sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maka dibaca ayatnya pada rakaat pertama serupa juga qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua pun qul huwallahu ahad. Siap. Dan kemudian daripada salam dibaca doa ni, alhamdulillahi hamdan
yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Kemudian ia baca selawat atas Nabi SAW seperti selawat yang pada tasyahud akhir. Kemudian memohonkan hajatnya. Maka selawat pula. Lepas tu selawat pula. Kemudian dibaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kaifiat. Kalau tengok buku panduan pun ada. Tapi besar sekali kaifiat apa? Saya sebut tadi daripada awal bab ni. Kaifiat hati. Supaya hati itu ada tawajuh dengan Allah Ta'ala, hadir hati ke Allah Ta'ala. Tu pelajaran besar tu sebenarnya. Kita kadang banyak hajat ke istigharah ke, hatta solat fardu kita ni tak kena gaya kita ni, kita hanya solat zahir saja. Alhamdulillah. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita. Allah Ta'ala bagi kita dapat guru ajak kita, bimbing kita untuk betulkan hati sanubari kita, pasal dengan hati kita lurus ke Allah Ta'ala, baru amalan zahir yang kita buat ni diterima. Kalau kita buat amalan zahir ni memang ada, tapi tanpa hadir hati, istilahnya taat tu raga je, jiwa tak ada. Oh, Masya Allah. Yang tu yang kalau kita belajar musalli, pengarang kitab Muniyatul Musalli itu kata dia, kita semayang kalau hati tak hadir, ibarat macam kita hadiahkan hamba yang mayat. Cantik comel. Cuba kalau cantik comel, rukun, sunat-sunat ayah, sunat abad, semua lengkap. Bulu, mata, tangan, kaki, semua cantik. Body punya comel. Tapi mati. Macam itulah persembahan kita, solat yang kita ke Allah Ta'ala, bila hati tak hadir ke Allah Ta'ala. Macam itulah kita. Banyak kita kena belajar lagi bab ni. Ni belajar bab apa ni? Belajar bab hati. Jadi bab hati pun dasar dia ilmu tauhid, ilmu akidah. Macam mana supaya sentiasa hati ni boleh tasdik Allah Ta'ala, boleh membenar Allah Ta'ala, boleh iman kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala. Maksud iman tu huwal yakin. Al-imanu huwal yakin. Iman ni yakin kepada Allah Ta'ala. Nak yakin ni bila? Nak yakin mana? Yakin kerja hati, bukan kerja mulut. Dan macam bila yakin? Yakin tu 24 jam. Yakin full time. Sembayang memang sometime, tapi yakin full time. Macam mana nak dapat yakin full time? Apa jalan kaifiat untuk dapat yakin? Tu memang kena terapi khas, mengaji lah. Allahu Akbar. Baik, nisbah kaifiat, saya baca kitab, baca dah tu kan. Lagi sembahyang sunat. Sembahyang sunat tahajud. Semua ni sembahyang sunat, kalau kita perhati ni, semua ni sembahyang sunat yang mencabar kita. Saya kata mencabar tu mana? Kita hajat tak ada, istigharah pun tak pernah rasa nak minta Allah Ta'ala pilih. Tahajud, nak bangun terkejut adalah. Nak bangun solat bersusah payah, tinggalkan tempat tidur kita, tinggal selimut kita, nak sembahyang 2 rakaat, itu pun sembahyang jasad kadang boleh. Sembahyang dengan hati hadir ke Allah Ta'ala. Itulah lemah kita kan. Lemah kita. Iaitu sembahyang tahajud ni sembahyang malam. Tahajud memang sembahyang malam. Cuma syarat dia untuk nama tahajud, dia mesti kemudian daripada tidur. Dan tahajud mesti lepas waktu isyak. Kalau tak lepas waktu isyak pun, syarahan ulama lepas sembahyang isyak, walaupun tak masuk waktu isyak. Orang yang jamak sembahyang lah maksudnya kan. Pasal kalau tak masuk isyak, tidur, sembahyang isyak tak sembahyang lagi, masuk isyak, dia ada makruh tidur sebelum menunaikan sembahyang isyak. Ngantuk macam mana pun, dah terlalu ngantuk lain hal lah. Tapi jangan biasakan tidur antara maghrib dengan isyak. Pasal itu prime time tu, waktu mahal tu, waktu ngapal, waktu yang sepatutnya segar kat kita antara maghrib isyak. Dan waktu dia pun pendek je, buzzer pun dah bunyi dah. Memang pendek je. Kalau masa tu boleh tidur, maksudnya memang tidur lah, zahir batin tidur. Saja usik itu sikit juga kan.
Sepatutnya lepas sembahyang Isyak tidur. Lepas sembahyang Isyak tidur walaupun sekejap. Ada dah pensyariatan tahajud. Pasal syarat tahajud mesti tidur. Satu, kalau tak tidur, macam kita bulan Ramadan, tarawih, tadarus, muzakarah apa sebagainya, tak lena-lena. Lepas daripada sembahyang Isyak, tarawih apa, tak tidur-tidur. Tak ada tahajud. Nak ada tahajud, tidur. Sekalipun saya buat misal gini. Lepas Isyak, imam bagi salam, kita bagi salam Isyak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam duduk wirid dan doa tu, dan tidur. Dan tidur tu. Habis dah doa. Dia orang cuit nak salam kan. Sah dah untuk tuan-tuan sembahyang tahajud. Sah dah. Tapi sembahyang Isyak dulu, kalau tak sembahyang Isyak lagi, sambil duduk menyanyi ni tidur, tak ada tahajud lagi. Pasal Isyak tak sembahyang lagi. Melawak tu sambil je. Agak-agak terkena tu, nasib baik lah. Itu je lah kan. Mesti kemudian daripada tidur. Sekurang-kurang untuk nama tahajud ni 2 rakaat. Dan sembahyang tahajud ni, dia termasuk sembahyang yang boleh masuk dalam sembahyang lain. Kita bangun-bangun tidur, ambil wudu, sembahyang sunat wudu. Hasillah nama tahajud. Walaupun tak niat tahajud. Kita ada belajar itu beberapa sembahyang sunat, macam itu masjid, sembahyang sunat wudu, sembahyang awabin yang kita baca saat ni pun juga dia boleh termasuk dalam solat-solat lain. Sembahyang istikharah, sembahyang hajat, ini sembahyang tahajud. Cuma nak nama tahajud mesti tidur dulu. Bangun, setelah kita bangun terus sembahyang witir. Witir tu sah nama tahajud kat dia. Sah lah nama tahajud kat dia. Lagi bagus khas tahajud tu suku, witir tu suku, hajat tu suku, istikharah tu suku. Suku-suku tu maksudnya 2 rakaat dengan penjenamaan nama masing-masing kan. Ni hajat, ni istikharah, ni witir. Yang tadi mula-mula bangun tu, yang ni tahajud. Lagi banyak perbuatan solat, lagi besar fadilat. Baik. Sekurang-kurang 2 rakaat. Ataupun 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 8 rakaat. Dan lafaz niatnya, usalli sunnatat tahajudi rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Semua disebut 8 tu bukan maksimum kan. Disebut 8 tu sebagai misal saja. Dalam bab sembahyang tahajud, ada juga kita belajar bab awal-awal sembahyang sunat dulu. Pasal sembahyang sunat, macam sembahyang tahajud ni, berapa angka maksimum, dia tak ada maksimum. Boleh sembahyang 1000, sah 1000. Walaupun 1000 rakaat tu 1 salam, sah. Ada kita bicara dulu kan. Walaupun 1000 rakaat 1 salam, ada 2 je tahiyat boleh. Ada tahiyat awal, tahiyat akhir. Tahiyat awal, antara tempat boleh letak tahiyat awal ni 2 rakaat sebelum bagi salam. Kalau sembahyang 1000 rakaat sekalipun. Jadi rakaat ke 998 tahiyat awal, rakaat yang ke 1000 tahiyat akhir dah bagi salam. Dengan 1 takbir ihram. Boleh? Boleh. Cuma sembahyang malam ni tak afdal panjang-panjang dengan tu. Sembahyang malam ni afdalnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi sipah boleh? Boleh. Sembahyang macam tu. Panjang-panjang dengan 1 salam. Ada bab asas kita belajar bab sembahyang sunat dulu, lepas dah. Ada ilmu kita dah belajar, tapi pasal tak pernah buat, macam tak pernah dengar pun ada kan. Sekali lalu itu. Lagi. Dan sembahyang tasbih. Antara sembahyang sunat adalah sembahyang sunat tasbih. Ada dalam kitab? Ada. Ada hadis sembahyang tasbih? Ada. Kau tak nak buat, kau punya pasal. Tapi jangan nafi kan sembahyang-sembahyang. Yang ulama kita ambil bicara dah semua ni. Sembahyang tasbih iaitu 4 rakaat, 1 salam jika ia perbuat pada siang hari, ataupun tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 salam jika perbuat pada malam hari. Memang sembahyang malam ni kefiat dia 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Walaupun lebih daripada 2 sah. Macam mana kita bicara bab witir apa semua dulu, sembahyang sunat mutlak apa.
Tapi afdal sembahyang malam ni dua. Pasal dia membawa pada cergas. Berbanding dengan meleret panjang, dia membawa pada mengantuk. Okay. Dan lafaz niatnya usolli sunat tasbihi arba'a rakaat. Kalau 4 rakaat lah. Atau yang 2 rakaat rakaatain lillahi ta'ala. Dan sembahyang tasbih ni untuk apa? Sembahyang tasbih ni untuk istilahnya kita fokus mentauhidkan Allah Ta'ala dengan kita tansihkan daripada dia. Apa saja sifat kekurangan tak akan ada sama sekali dan kita nyahkan daripada Allah Ta'ala. Itu maksud tasbih tu. Istilah sembahyang tasbih ni yang kita sebut subhanallah, walhamdulillah, sampai habis tu cukup. Fokus dia tasbih tu, subhanallah. Atas nama Maha Suci Allah Ta'ala tu, nak sucikan dia daripada apa? Sucikan dia daripada naqais, naqs, au zawal. Ada sifat kekurangan yang nisbah sifat ni mencederakan sifat ketuhanan dia. Subhanallah. Memang khas belajar dia ilmu tauhid. Jadi sembahyang tasbih ni adalah untuk orang kata apa? Nak belajar tawajuh hati ke Allah Ta'ala sehingga tak ada langsung syak dan ragu kita pada Allah Ta'ala di atas kesempurnaan dia, yang apa saja sifat kekurangan nyahkan pada Allah Ta'ala, dan takkan ada apa-apa sifat kesempurnaan pada makhluk sama sekali. Kerana makhluk ni mesti fakir berhajat pada Allah Ta'ala. Allah saja ghaniyun anil alamin. Dia kaya, tak hajat daripada apa-apa pun daripada makhluk. Yang pasti berhajat pada Allah Ta'ala makhluk. Jadi sembahyang tasbih ni supaya betul-betul boleh ta'zim kepada Allah Ta'ala, tanzih daripada sifat kekurangan, mengisbatkan Allah ni segala kebesaran, kemuliaan, puji, dia sajalah ilah, tak ada lain daripada dia. Tu fungsi tasbih. Yang tu pun nak faham macam mana? Ngaji tauhid lagi kan? Tauhid lagi. Baik, itu sikit kepada tasbih tu. Terjemah dia, sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat ataupun 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 4-2 tu 4 untuk siang, 2 untuk malam, resi pelaksanaan. Lapat kemudian takbir Allahu Akbar, niat mesti ada dalam takbir ihram tu. Maka dibaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah baca Alhaakumut Takatsur. Dan pada rakaat kedua, kemudian daripada Fatihah dibaca wal asri. Dan pada rakaat yang ketiga, kemudian daripada Fatihah dibaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang keempat, kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad. Ini orang awam punya sembahyang tasbih. Kalau ada hafal-hafal sikit, tuan baca semua surah-surah yang ada di depan dia. Sabbahalillah atau yusabbihulillah atau sabbihisma rabbikal a'la. Baca surah apa? Taghabun, sabbahalillah. Baca surah apa? Susun ikut tertib lah. Kalau tuan-tuan ada hafal. Rakaat pertama baca surah Jumaah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jumaah pun belakang lah. Sebelum tu ada surah Taghabun, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Rakaat ketiga, sabbihisma rabbikal a'la. Susun sekadar saya ingat nama surah. Surah pertama baca apa? Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram sampai habis. Gitu. Surah Isra dia kata ni subhana, tasbih tu. Untuk yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Surah Jumaah. Lepas tu cari surah yang ada sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ada 6-7 surah tu yang mula dengan ayat tu. Lepas tu last hujung sabbihisma rabbikal a'la. Kalau nak baca surah tu habis-habis Al-Ha tak hafal, Wal Asri tak hafal, Qul Ya tak hafal, Qul Hu tak hafal, Fatihah je lah kita. Sah ke? Sah. Baca surah tu sunat.
Kemudian dibaca tasbih ini kemudian daripada Fatihah dan surah tiap-tiap rakaat, dan iaitu tasbih dia subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbaru wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azimi. Baca 15 kali dan 10 kali dalam tiap-tiap rukuk. Kemudian daripada tasbih rukuk, maksudnya dah baca subhana rabbil azim wa bihamdi, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, baca 10 kali dan 10 kali dalam tiap-tiap i'tidal, 10 kali dalam tiap-tiap sujud. Kemudian daripada tasbihnya tasbih sujud, lepas baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk antara dua sujud lepas baca Rabbil Fili, dan 10 kali dalam tiap-tiap sujud yang kedua, dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk istirahat. Sebelum nak naik itu duduk istirahat, lepas sujud kedua duduk istirahat, baca tasbih 10 kali, baru naik untuk Fatihah, surah dan tasbih nanti lepas surah 15 kali. Sekejap. Yang tu kalau rakaat yang tak ada tahiyat awal, ataupun 10 kali dalam duduk tasyahud jika pada rakaat yang ada tasyahud padanya, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Maka jadilah perhimpunan sekalian tasbih 300 kali. 4 rakaat tu akan jadi 300. Satu rakaat ada 75 kali tasbih. Saya sebut secara rawak sekali lalu untuk selesaikan sembahyang tasbih tu. Lepas takbiratul ihram, doa iftitah, Fatihah, surah. Lepas tu 15. Lepas surah 15. Rokok 10. I'tidal 10. Sujud sekali 10. Duduk antara sujud 10. Sujud kedua 10. 65. Lepas tu nak bangun sekali lagi, duduk istirahat 10. 75. Jadi 75 kali 4, 300 tasbih. Kalau angka tu kita kira 10 kali 5, 10 kali 5 ke tangan tu. 10 kali 5, 10 kali 5. 5 baca 10 lagi. Baca 5 lagi bagi cukup 10. Dah 15 syak lah lagi. 5 ke 10? 5 ke 10? Tambah 5 lagi. Itu kalau syak lah, kalau syak sikit isu-isu syak tu. Kedah nak selesai syak ni sama macam kedah-kedah kita yang lain. Ambil yang sikit pasal tu yakin, yang angka yang besar adalah ragu. Baik. Jadi maka jika lupa akan membaca tasbih pada tempatnya, maka hendaklah diperdapatkan dia pada rukuk, pada rukun yang kemudiannya, supaya genap bilangan yang 300 itu. Itu kedah. Kalau lupa apa rukun selepas tu, kita gantikan tempatnya, replace tasbih tu supaya angka tu cukup. Cuma atas kaedah kita semayang, jangan replace pada i'tidal, jangan replace, bunyi orang putih sikit lah ni, pada duduk antara dua sujud, pasal dia tempat rukun pendek. Siap. Maka segala sembahyang sunat yang telah kita bicara ni, yang terdekat hari ni, tasbih, hajat, istikharah, tahajud, tiada dituntuti berjemaah padanya. Yang ni tak tuntut berjemaah. Afdalnya sembahyang seorang. Walau bagaimanapun harus berjemaah. Yang ni pun kita dah bicara dulu. Maksudnya sembahyang hajat boleh berjemaah, boleh. Sembahyang tahajud boleh berjemaah. Sembahyang tasbih harus berjemaah. Bila berjemaah, panjang umur nanti kita kena belajar macam mana kaifiat berjemaah. Ada peraturan dan rukun syarat dia. InsyaAllah kita sambung nanti, dan satu bahagian lagi disunatkan berjemaah padanya. InsyaAllah kita sambung nanti sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah pula. Allahuakbar. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita, dapat bertemu guru apa khasnya belajar ilmu tauhid tu. Dengan itu ada halubua kita untuk kita menunaikan sembahyang sunat ni, supaya kita sentiasa jadi orang yang daim solat. Salawat tu daim, orang yang sentiasa dalam keadaan minat solat. Kalau dah solat pun rindu lagi nak fikir solat akan datang. Atas kaedah ulama, sekurang-kurang untuk jadi musallid daim ni, ni sekali sembahyang isyak, habis sembahyang isyak bagi salam je,
aku nak sembahyang subuh berjemaah. Jadilah kan. Habis sembahyang subuh, mana sembahyang fardu tu, habis je niat yang sembahyang sepahnya. Habis sembahyang subuh ni, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, aku nak sembahyang zuhur berjemaah. Habis sembahyang zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, aku nak sembahyang asar berjemaah. Setiap sembahyang fardu tu, habis dia sembahyang salam kedua tu, bagi ada niat tu, aku nak sembahyang jemaah. Sekurang-kurang untuk dapat fadilat, istilahnya musallid daim, orang yang sentiasa ingat solat, ingat solat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam, ada disebut dalam hadis, rajulun, salah seorang daripada 7 sebut dalam hadis tu, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh tu, salah satu daripadanya ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki ni yang hati dia sentiasa bergantung dengan masjid. Itu translation. Maksud masjid tu diitlaqil mahal iradatil hal, hati dia sentiasa bergantung dengan solat. Solat ni tak lekang pada hati dia. Walaupun tak penuh sembahyang sunat, tapi solat fardu ni dia merindui solat fardu. Lepas satu, tak pernah putus dalam ingatan dia. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya, walaupun sembahyang sunat kita terlalu dhaif, Allah Ta'ala bagi kita boleh jadi musallid daim dengan kaifiat tersebut. Wallahu a'lam. Soal ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب المعرفة كما فتحت على أوليائك وأصفيائك وأزكيائك وأحبائك وأخلائك بفضلك وجودك وكرمك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.